Ini bagi link terus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelayar kita di luar sana. Seperti yang dijanjikan pada minggu lepas, pada hari ini Rabu 9 Disember 2020, kita bertemu sekali lagi dalam platform Wacana Museum Diraja yang menampilkan panel tetap kita, Prof. Dr. Syamrul Hayyu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, Zahirnya Takhta yang di-Pertuan Agong pada 1957. Tajuknya bunyi simple, tetapi kami berpandangan, kami di Museum Diraja dan mewakili Museum Diraja jugalah, saya rasa ramai antara rakan-rakan pelayar kita di luar sana teringin nak tahu sebenarnya macam mana takhta yang di-Pertuan Agong ni diadakan, mengapa ia diwujudkan ataupun idea tu cetusan siapa. Jadi pada tajuk kita pada minggu ini, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam perbincangan kita untuk tajuk Zahirnya Takhta yang di-Pertuan Agong pada 1957 ini, suka untuk saya nak nyatakan bahawa tajuk ini sebenarnya untuk Wacana Museum Diraja. Kita bersiaran setiap Rabu, insya-Allah setiap Rabu, sekerap yang mungkin setiap Rabu pada jam 10 pagi melalui platform Facebook Museum Diraja Kuala Lumpur. Dan saya dah nyatakan kita ada panel jemputan tetap kita, Prof. Dr. Syamrul Hayyu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Dan setiap minggu sebenarnya kita, untuk pelayar-pelayar yang baru sahaja join kita, setiap minggu kita akan membicarakan atau mengupas isu berkaitan institusi yang di-Pertuan Agong khususnya dan institusi beraja serta isu-isu semasa. Jadi dalam perbincangan kita nanti kita akan cuba mengupas dari aspek sejarah, dari aspek perundangan dan juga dari aspek sosial semasa yang berlaku di negara kita. Jadi tanpa membuang masa, selamat datang Prof. Terima kasih. Kita boleh mulakan kita punya wacana pada pagi ini. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang perbezaan-perbezaan ataupun apa yang berlaku, rentetan kronologi yang berlaku sebelum terzahirnya takhta yang di-Pertuan Agong ini, kita terus kepada tajuknya dahulu. Zahirnya takhta yang di-Pertuan Agong pada 1957 ini sebenarnya cetusan idea siapa sebenarnya yang boleh membawa kepada dari 9 takhta, kita ambil daripada negara yang lebih moden lah, maksudnya daripada 1948 itu sehingga ke 1957 dan sampai sekarang, dari 9 takhta kita dah jadi 10 takhta sekarang ni. Jadi sebenarnya takhta yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya cetusan idea siapa? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Puan Miti. Untuk kesekian kali kita jumpa lagi. Alhamdulillah, dimurahkan rezeki, dilapangkan masa untuk kita berbincang lagi isu yang saya juga tidak berapa tahu sebenarnya. Tapi saya fikir isu sebenarnya inilah sebenarnya antara tujuan kita buat wacana ni pada awal, supaya kita boleh meneroka isu-isu yang sebelumnya, yang sebelum ini saya sendiri pun sedang dan masih lagi melakukan kajian, ya. Bagi kami di kursi Institusi Raja-Raja Melayu juga, ini adalah satu aspek penting untuk kita mengumpul dokumen-dokumen yang berkaitan dengan institusi beraja, termasuklah macam soalan Puan Miti tanya, siapakah yang pertama kali mencetuskan idea wujudnya institusi beraja pada peringkat persekutuan. Sebab kita tahu kan, bila macam Puan Miti berikan tadi, explain tadi, kita dari 9 takhta jadi 10 takhta, kenapa pentingnya dan siapa sebenarnya yang pertama kali mencadangkan mewujudkan satu jawatan pada peringkat persekutuan dalam konteks constitutional monarchy ini, ya. Jadi saya sebenarnya masih lagi menjalankan kajian, tapi oleh kerana kita mempunyai para pelayar di luar sana yang juga mungkin mempunyai kepakaran tentang sejarah negara kita, saya fikir ini adalah satu platform untuk kita sama-sama berkongsi maklumat. Sebagai pendidik, sebagai penyelidik, sebagai pengkaji, saya alu-alukan para pelayar, para penonton yang mempunyai maklumat tentang isu ini. Tapi saya secara jujurnya,
saya meneliti beberapa dokumen asas ya, terutamanya dokumen-dokumen berkaitan dengan pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957. Bahkan lebih awal daripada itu, sebelum pilihan raya 1955 lagi, kita mempunyai pelbagai dokumen yang dimulakan dengan persatuan-persatuan atau parti-parti politik yang baru muncul pada ketika itu, dan juga lebih banyak kepada persatuan-persatuan dan kesatuan-kesatuan yang ada yang membincangkan tentang masa depan institusi berajanya sebenarnya sudah ada. Sebab apabila kita nak merdeka, boleh saya mulakan awal sikit, saya nak cerita supaya ada feeling sikit kita bercakap ni ya. Ada feeling, maknanya kalau kita melihat pada 1957 tu dia agak kaku. Sebab warna-warna sebelum wujudnya 1957 tu, ia mempunyai melalui fasa-fasa yang sangat-sangat genting untuk kita capai kepada satu persetujuan pada tahun 1957. Ramai yang menyatakan ia bermula lagi 1948. Tapi institusi yang di-Pertuan Agong tu, saya tidak pasti sama ada dah dicadangkan ataupun tidak pada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebab perkara yang saya jumpa setakat ini ya, tuan-tuan dan puan-puan pada pelayar sekalian, setakat ini saya jumpa cetusan idea untuk mewujudkan institusi yang di-Pertuan Agong itu hanya seawal 1954. Ya, walaupun tidak dinamakan yang di-Pertuan Agong, tapi dinamakan institusi pada peringkat persekutuan. Jadi kita tahu, saya masih lagi mencari dokumen ni. Ada rakan penyelidik saya kan, yang menyelidik tentang institusi beraja ini. Kalau sebelum ini kita menyelidik tentang institusi beraja di negeri-negeri kan, macam kalau di Kedah banyak tentang institusi beraja di Kedah, kemudiannya Kesultanan Melaka, kemudiannya berpecah Kesultanan Melaka itu ke Perak kan semua. Ini menunjukkan kita hanya mengkaji pada negeri-negeri. Dalam kajian saya yang ringkas, saya belum menjumpai tentang kajian yang sangat mendalam tentang wujudnya institusi beraja. Baik, apabila saya meneliti dokumen, contohnya perjanjian-perjanjian lama dan juga hal-hal berkaitan dengan perundangan lah yang berkaitan dengan institusi beraja ni, cuma itu saja yang saya jumpa, iaitu satu cadangan yang dibuat oleh Peninsula Malay Union ataupun Kesatuan Melayu Semenanjung ya. Kesatuan Melayu Semenanjung. Kita dari segi sebelum kita bentuk Perlembagaan Persekutuan 1957 tu, yang kita tahu kan kita melalui pilihan raya kan 1955. Tapi sebelum pilihan raya tu, berlangsungnya conference, berlangsungnya kongres, perbincangan dalam kalangan apa yang saya sebut tadi, parti-parti politik atau kesatuan-kesatuan tu. Yang ni sebenarnya saya belum research secara sepenuhnya. Jadi saya baca 2-3 tu, saya jumpa yang Kesatuan Melayu Semenanjung ini dalam sebuah kongres yang mereka anjurkan, iaitu All Malaya National Congress yang dilangsungkan pada tahun 1954. Kongres ini mencadangkan supaya that a Malay should be elected as the monarch of the country. Kesatuan Melayu Semenanjung menyatakan a Malay should be elected as a monarch of the country. Saya tidak tahu maksud dia kata a Malay shall be elected tu, siapa nak elect macam mana tu, belum saya dapatkan maklumat lagi. Jadi saya tak boleh jawab soalan Puan Miti tadi, siapa yang sebenarnya mencetuskan pertama kali wujudnya institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Ini saja yang maklumat yang sangat terhad yang saya dapat. Saya membaca juga pandangan mendiang Profesor Khoo Kay Kim. Dia menyatakan tentang Reid Commission yang mencadangkan supaya diwujudkan institusi yang institusi yang di-Pertuan Agong. Saya tidak bersetuju sebab dalam terma lantikan Suruhanjaya Reid. Bila Suruhanjaya Reid dilantik pada tahun 1956 dengan perkenan Ratu England dan dipersetujui juga dengan perkenan kedua-dua ya, Ratu England dan Royal Highnesses. Maknanya Reid Commission ni dilantik oleh Ratu England dan Raja-Raja Melayu together.
dan dibekalkan dengan terma-terma lantikan. Terma-terma lantikan itu sebenarnya telah diberikan kepada Suruhanjaya RIT, bukan Suruhanjaya RIT yang meletakkan termanya. Dan antara terma lantikan itu ialah untuk membentuk satu institusi raja berperlembagaan pada peringkat persekutuan. Jadi salah kalau pada pandangan saya salah kalau kita katakan Suruhanjaya RIT lah yang mencadangkan institusi yang di-Pertuan Agong, bukan. Saya rasa kita masih kita masih kekurangan kajian lah. Ni kalau rakan penyelidik dengar, bolehlah ambil tajuk ni untuk buat kajian. Kursi dan Museum Diraja boleh jadi partner rakan strategik untuk kajian ini. Saya cadangkan begitu sebab kalau kita nak buat Museum Diraja, kita faham juga dari segi sumber manusia kita, akademik, macam mana kan kita buat satu tim untuk mengkaji benda ni, supaya kita tidak hilang sejarah tu. Kita nak tahu siapa yang sebenarnya mencadangkan dan bijaksananya orang itu atau persatuan tersebut, ya. Dan saya tidak menolak kemungkinan ni, hipotesis, ya. Hipotesis tentang kewujudan institusi beraja ni, saya fikir memang datang dari institusi beraja itu sendiri. Ini hipotesis saya, memang datang dari institusi beraja itu sendiri. Sebab itulah munculnya dari Durbar telah menjadi Majlis Raja-Raja pada tahun 1948 dan kemudiannya diangkat lagi dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Saya memang dalam hati saya ni, itulah hipotesis saya tentang sejarah bagaimana institusi yang di-Pertuan Agong ini dibuat, ya, atau diwujudkan. Dan yang pada kita kan, saya fikir rakyat Malaysia memang tahu bahawa ini adalah suatu institusi yang amat penting dan kita nampaklah sekarang setelah kita 50 tahun lebih merdeka dan cabaran yang datang setelah 60 tahun lebih merdeka ni, memang kita dah nampak kepentingan institusi yang di-Pertuan Agong itu, dan it has worked well. Mana institusi yang di-Pertuan Agong itu telah bergerak lancar, telah memberikan sumbangan-sumbangan sama ada secara individual dan secara kolektif dalam bentuk Majlis Raja-Raja. Institusi yang di-Pertuan Agong tu memang ada kepentingannya. Jadi kita sangat, pada saya sebenarnya Puan Miti, dah lama saya tertanya-tanya dalam diri saya tentang ini, tapi saya tidak ada peluang masa lagi dan berjumpa orang yang berminat. Kalau ada pelajar PhD pun saya boleh supervise, sebab saya ada hipotesis itu tentang wujudnya institusi dan saya ada persoalan-persoalan yang saya mahu pelajar tu jawab, ya. Saya tak perlulah kongsi di sini, tapi nak menunjukkan bahawa kajian kita belum lengkap. Saya tak jumpa lagi sama ada dari segi undang-undang ataupun dari segi sejarah ataupun dari segi sosial dan budaya yang mengkaji kewujudan siapa, dari susu galunya siapa yang mencadangkan, apakah perbahasan tentang kewujudan institusi beraja, kenapa sampai ke satu tahap kuasa diberikan begitu besar kepada yang di-Pertuan Agong. Ini adalah antara persoalan-soalan yang berjadi chapter tu dalam tesis PhD ni. Puan Miti calon pertama saya lah. Cuma Prof, saya mencelah sikit. Kita ke belakang lah, sebelum kita buat perbincangan dari aspek-aspek lain, ya. Bila Prof kata terma-terma yang diberikan kepada Suruhanjaya RIT itu, maksudnya bukanlah Suruhanjaya RIT tu yang membina terma sendiri. Tidak. Maksudnya diberikan dengan persetujuan Ratu dan juga Raja-Raja Melayu. Raja Melayu Raya. Mungkin Prof pernah came across ataupun pernah berselisih lah dengan dokumen-dokumen yang menyatakan bahawa terma-terma ini diberikan oleh kedua-dua belah pihak ini. Ya, saya sangat seronok menjawab soalan ni. Sebab pertama kali mungkin saya nak kongsi dengan para pelayar. Banyak benda yang sebenarnya Puan Miti saya kongsi pertama kali dengan pelayar dengan dalam wacana ini. Kalau para pelayar yang pertama kali, mungkin ini episod yang keberapa dah kita? Kelima. Maknanya 4 episod yang sebelum ini tajuknya semua berat-berat. Tajuk yang sangat mencabar saya sendiri sebagai penyelidik dan sebagai pelajar ni memang mencabar. Ya. Kita bergerak ke arah kemerdekaan ini sebenarnya bermula selepas tahun 1948 lagi, tapi oleh kerana ancaman komunis pada masa itu, ia sedikit terkendala kerana British cuba menumpukan kepada ancaman komunis tu dulu. Yang ancaman komunis ni British ingat ancaman komunis ni biasa-biasa saja, amatur saja. Dia kata dia tak pandang berat lah sebab komunis ni
amatur. Komunis di Malaysia ni tidak pernah mendapat latihan pada peringkat komunis antarabangsa. Dia bukan profesional lah. Rupanya tekaan British tu salah kan. Bila mereka bakar ladang-ladang British sebagainya, jadi terganggu. Bila pentadbiran British terganggu tanah Melayu sehingga British mengisytiharkan darurat semua tu kan. Jadi walaupun memang orang tanah Melayu bercita-cita selepas mereka telah menggagalkan Melayan Union, memang bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Tapi saya baca dokumen-dokumen penjaga kemerdekaan ni, ada orang kata nak merdeka tahun 1959. Ni banyak sebenarnya bila kita baca tu macam-macam. Ada orang kata tak mampu lagi nak merdeka sebab yalah macam banyak dokumen tu. Tapi pergerakan ke arah kemerdekaan itu ada. Jadi pertama kali kita belajar membuat demokrasi pada pilihan raya perbandaran tahun 51 dan 52 Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kenapa kita belajar buat demokrasi itu? Kita mahu berkerajaan sendiri. British telah melatih kita lah, menuntun kita untuk membentuk sebuah negara self-development yang mengamalkan demokrasi. Okay, 91, 52 belajar. 1954 bermulanya pilihan raya pada peringkat negeri secara orang panggil secara berperingkat. Negeri-negeri berbeza-beza. Kalau sekarang di Semenanjung ni kita buat pilihan raya negeri serentak. Dulu tak, buat sikit-sikit. Negeri-negeri tu melakukan pilihan raya pada peringkat negeri pada tahun 1954. 1955 berlakunya pilihan raya seluruh negeri Melayu kan. Kita panggil pilihan raya umum. Saya letakkan yang pertama tu sebab itulah umum yang pertama lah. Yang melibatkan seluruh negeri Melayu di tanah Melayu. Betul. Jadi semua kita pilih untuk Federal Legislative Council, dia Federal Legislative Council yang kemudiannya lahirlah kabinet pertama lah. Kalau orang sejarah ni dia macam ada polemik juga, pilihan raya umum ke pilihan raya pilihan raya pertama ke, tapi saya nak ceritanya pilihan raya 1955. Okey, hasil daripada itu, sebab kita tahu dari segi sejarah pula, Tunku Abdul Rahman pernah ke London pada tahun 1954 untuk berbincang dengan pegawai tanah jajahan London, Inggeris tu, macam mana nak tanah Melayu nak merdeka kan. Tapi mereka, saya buat dalam bahasa mudah lah kan, mereka suruh Tunku Abdul Rahman balik dan satukan orang-orang tanah Melayu. Itu berlakunya penyatuan politik ya, parti-parti politik yang berasaskan kaum tu, dan berlakunya pilihan raya 1955. Baik, jadi pilihan raya tu adalah bermulanya untuk self government. Tak sampai lagi tu jawapan pada soalan komiti tadi. Tak apa, saya sabar. Okey, sabar menunggu. Saya yakin layar pun sabar. Saja je ni. Saya nak cerita panjang sikit supaya kita, bila kita lihat terma tu, kita akan dampak senario pada masa itu dan pengalaman yang dilalui oleh our forefathers, datuk nenek moyang kita untuk mencapai kemerdekaan tu. Jadi apabila sampai pada tahun 1955, buatlah pilihan raya. 2 minggu atau 3 minggu saya lupa, 2 minggu atau seminggu selepas tu, wakil tanah jajahan British tu telah datang ke tanah Melayu dan menghadap ke bawah duli yang raja-raja Melayu untuk mendapatkan, sebab British ni dia kata bukan boleh berbincang dengan parti perikatan saja. Sebab kenapa perlu berbincang dengan raja-raja? Sebab perjanjian-perjanjian sebelum ni British buat dengan raja. Kan? Perjanjian tanah Melayu bukan melalui parti perikatan dulu. Maksudnya raja-raja. Jadi kalau British antara, dia panggil His Majesty atau Her Majesty dekat British, dengan kat sini dia panggil Royal Highnesses. Kalau dalam dokumen-dokumen, contoh dokumen perjanjian 1957 tu yang ditandatangani pada 5 Ogos, menggunakan istilah His Majesty dan Royal Highnesses. Begitu juga dengan perjanjian 1948. Ratu atau King of England tu dipanggil His Majesty dengan Royal Highnesses. Royal Highnesses tu merujuk pada raja-raja Melayu lah. Ya. Jadi perjanjian-perjanjian tu mereka buat dengan raja-raja Melayu, bukan dengan rakyat. Dengan raja. Rakyat ni maksud saya yang diwakili melalui demokrasi oleh parti perikatan pada masa itulah. Jadi orang putih ni dia menghormati perjanjian itu. Dan dia kata untuk berunding tentang kemerdekaan ni perlu berunding dengan raja.
secara tak langsung sebenarnya bagi tiraf sebenarnya negara ni dipegang oleh raja sebenarnya. Secara Itulah langsung ketuanya. sebenarnya. Jelas. Sebabnya bila kita tanda tangan perjanjian, macam kita nak merdeka, siapa yang menandatangani perjanjian merdeka? Raja-raja Melayu 9 orang, termasuk the ruling chief of Negeri Sembilan. Apa panggil pemerintah di Negeri Sembilan, pembesar di negeri, pembesar ruling chief, pembesar Negeri Sembilan. 4 orang tu menandatangani juga perjanjian kemerdekaan tu. Ini sekarang sering kita lupa. Kita duk kata raja-raja Melayu juga ya. Tapi kalau dalam perlembagaan sekarang pun kedaulatan itu dimiliki oleh raja-raja Melayu and the ruling chief of Negeri Sembilan. Kan? Jadi kadang-kadang jadi bila British balik kepada teman lagi, panjang jawapan ni. Bila British datang jumpa pada memang menghadap ke Bawah Duli telah menyediakan terma tersebut. Draft terma tu ada. Sebab mereka datang tu untuk pertama berbincang tentang kemerdekaan, proses kemerdekaan. Dan keduanya mendapat perkenan baginda raja-raja untuk membuat satu constitutional conference di London. Yang kita baca constitutional conference awal tahun 1956 tu. Akhir 18 Januari ingat sampai Februari kan. Jadi untuk buat constitutional conference tu pun dapat perkenan raja-raja Melayu. Jadi telah diperincikan sedikit sebanyak oleh raja-raja Melayu apa yang perlu dibuat. Raja-raja Melayu bersetuju untuk lantikan satu jawatan kuasa ataupun satu suruhanjaya, kita namakan satu suruhanjaya bebas atau jawatan kuasa bebas. Jadi di sini menunjukkan bahawa peranan yang di-Pertuan Agong dalam menggubal terma lantikan suruhanjaya RIT itu. Jadi ini yang disuarakan jadi untuk bila pegawai tanah jajahan British tu datang menghadap Agong, menghadap raja-raja Melayu, mereka baginda telah bersetuju untuk satu memberi perkenan untuk diadakan constitutional conference di London. Kedua, untuk melantik jawatan kuasa bebas untuk memberi cadangan, merangka cadangan, bukan untuk buat perlembagaan kepada kita, merangka cadangan, dan juga menyatakan terma-terma lantikan kepada Suruhanjaya atau jawatan kuasa bebas tersebut. Ini antara 3 benda penting setelah wakil tanah jajah itu menghadap ke bawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Ini peri pentingnya. Keyword dia ialah kita kata British membuat deal, membuat negotiation tu, perundingan itu dengan Raja-Raja Melayu. Ya, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita dari segi sejarah ni kita tak angkat Raja-Raja Melayu. Biasanya parti politik itu yang dikedepankan. Jadi di sini kalau saya nampak dalam perkembangan semasa ya, macam buku teks sekolah ke sudah menonjolkan memorandum Raja-Raja Melayu dan sebagainya ya. Jadi ini yang saya rasa yang ini this a missing point untuk kita lihat dalam pembentukan Suruhanjaya itu, Suruhanjaya RIT itu sendiri. Baik, apabila baginda semua bersetuju, maka berlangsunglah Constitutional Conference di London itu. Jadi kesemua perkara ini dipersetujui oleh yang Raja-Raja Melayu ni telah menjadi asas dan persetujuan pada Constitutional Conference di London. Ini tuan-tuan boleh jumpa ini dokumen ni secara ringkas. Kalau para pelayan nak baca laporan Suruhanjaya RIT. Laporan Suruhanjaya RIT pada perenggan-perenggan awal tu, laporan Suruhanjaya perlembagaan lah dipanggil, nama official dia laporan Suruhanjaya Perlembagaan dan nama popular dia Suruhanjaya RIT. Jadi ditubuhkan Suruhanjaya RIT dan dibekal dengan terma-terma lantikan tersebut ya. Nanti saya terangkan terus apakah terma-terma tu ya. Okey, terma-terma lantikan pada Suruhanjaya RIT ni kita baca bermula dengan perenggan 3 pada laporan Suruhanjaya RIT ya. Perenggan 3. Okey, ni perenggan 3 ni dia kata lantikan Dia kata saya baca dalam bahasa asal yang digunakan ya. The members of the commission tu Suruhanjaya RIT lah, were appointed in the name of Her Majesty the Queen and their highnesses the rulers with the terms of reference as follows. Terma lantikan itu adalah seperti di bawah, dan commission itu dilantik oleh Her Majesty Queen dan juga their highnesses the rulers, Raja-Raja Melayu.
Apakah terma lantikan itu? To examine the present constitutional arrangement throughout the Federation of Malaya, taking into account the position, dignities of Her Majesty the Queen and of Their Highnesses the Rulers. Yang ditekankan ialah apakah kerangka yang ada di tanah Melayu pada masa itu dan ambil perhatian terhadap kedudukan institusi beraja di England dan juga di tanah Melayu. Jadi ini yang Suruhanjaya Red kena buat. Maksudnya itu poin yang teratas sebelum diletakkan poin-poin yang lain. Poin-poin yang lain tu dia akan jaga raja ni. Boleh awak nak tengok kerangka yang ada sekarang, tapi mesti jaga raja. Look into account. Lepas tu dia kata to make recommendation, membuat cadangan. Itu saya kata dia bukan buat perlembagaan pada kita, dia cadangan saja. Dan to make recommendation for a federal form of constitution, the whole country as a single self-governing unit within the Commonwealth. Maknanya kita adalah Commonwealth. Ini antara isu penting. Kenapa perlu ada yang di-Pertuan Agong? Dia akan represent negara dalam Commonwealth. Baginda institusi itu dalam Commonwealth. Sebab kita ahli Commonwealth. Ada nilai-nilai keantarabangsaan institusi yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Macam kita tahulah sampai sekarang kalau duta-duta datang ke Malaysia, kalau duta dari Singapura contohnya, dia kena menghadap. Itu ada international keantarabangsaan sifat ataupun kewujudan institusi beraja. Kalau tak ada institusi beraja pada peringkat persekutuan, siapa? Mesti ketua kerajaan kan. Tapi sebab kita nak kekalkan institusi beraja pada peringkat negeri dan peringkat persekutuan, adalah institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan tu. Okey, jadi dikata untuk menjaga, untuk menubuhkan, untuk mencadangkan sebuah perlembagaan pada cerita lagi, panjang cerita saya kalau bicameral dua dewan. Jadi kenapa ada dua dewan? Dewan rakyat, dewan negara. Fungsi dewan negara kita dah bincang sikit sebanyak sebelum ni kan. Tapi itulah yang disebut dalam terma lantikan Suruhanjaya Red. Pertama, the establishment of strong government. Saya tak nak baca panjang sebab kita mungkin buat siri lain tentang isu-isu lain. Kan kita nak fokus pada yang di-Pertuan Agong. Okey, yang keduanya ialah safeguarding the position and prestige of Their Highness as constitutional rulers of their respective state. Jaga raja pada peringkat negeri sebagai raja berperlembagaan. Yang ketiga, terma lantikan yang ketiga itu untuk membuat, to include, bila nak buat perlembagaan persekutuan, to include a provision on a constitutional yang di-Pertuan Besar, head of states, for the federation to be chosen from among the highnesses the rulers. Maknanya dia kata a constitutional yang di-Pertuan Besar. Nama yang pertama kali dicadangkan ialah yang di-Pertuan Besar. Jadi ini menunjukkan bahawa institusi yang di-Pertuan Agong itu dicadangkan dalam terma lantikan yang diberikan, diamanahkan kepada Suruhanjaya Red. Tapi bukan Suruhanjaya Red itu sendiri yang buat proposal untuk mencipta satu institusi beraja pada peringkat persekutuan. Saya amat yakin ia bukan Suruhanjaya Red sebab terma lantikan itu datang sebelum Suruhanjaya Red itu ditubuhkan. Cadangan itu ada, sekurang-kurangnya cadangan itu telah dibuat dalam Constitutional Conference tu. Masa tu Suruhanjaya Red belum ada lagi. Jadi bila macam kita kan, kalau saya dilantik oleh Puan Miti kata Kak Syam buat ni kan. Itu maknanya sebelum saya wujud, benda tu dah ada. Begitu jugalah. Maknanya basic idea, general idea apa yang kita nak sebenarnya dah ada dalam dah ada. Dan hanya ditambah baik ataupun dicari maklumat dengan lebih lengkap oleh badan-badan yang dilantik. Ya, betul. Jadi Suruhanjaya Red ni masa nak buat perlembagaan tu macam mana nak buat perlembagaan tu, saya nak ringkaskan cerita. Bila Suruhanjaya Red nak buat perlembagaan tu, memangnya kita tahu Suruhanjaya Red mengadakan 118 mesyuarat, menerima 131 memorandum. Dari memorandum tu saya baca yang paling utamanya ialah memorandum Raja-Raja Melayu. Memorandum Raja-Raja Melayu, memorandum Parti Perikatan, Parti PAS, Parti Politik, banyak yang memberikan memorandum. Tapi kenapa saya baca Raja-Raja Melayu tu, saya baca jugalah
tulisan beliau untuk shortcut research kan, baca secondary sources ni juga yang tulisan-tulisan buku-buku ni, tapi saya belum jumpa juga dengan hal berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong ni. Ya. Joseph Fernando dah bersara kan. Jadi saya pun rasa macam perlulah yang kita teruskan lagi lah kajian ni kan. Jadi apabila saya membaca memorandum Raja-Raja Melayu tu, agak terpada saya punya dah lusuh dah ni. Memorandum Raja-Raja Melayu ni ada yang diberikan kepada Suruhanjaya Rik. Memorandum ni diberikan kepada Suruhanjaya Rik dan Suruhanjaya Rik membicarakan, dia panggil hearing of council. Ini saya sering sebutlah dalam pembentangan saya. Hearing of council maknanya institusi yang Raja-Raja Melayu ni diwakili oleh peguam, the council, bukan COUCIL, bukan. Council, COUNSEL. Tu council, wakil kepada Raja-Raja Melayu. So pada muka surat 28 ni dia sebut tentang, dia kata dalam perbincangan itu tentang Mr. Neil Lawson, peguam mewakili raja ni, beliau kata macam keliru lah nama yang di-Pertuan Besar ni kan. Sebab Negeri Sembilan pun pakai itu alasan dia. Takkanlah seorang nama bagi seorang raja di negeri tu, saya guna istilah raja je lah raja di negeri tu nak guna nama yang sama pada peringkat persekutuan. Itu saja yang dibincangkan. Selain daripada elemen-elemen konstitusional monarki lah, raja berperlembagaan. Jadi di situ saya rujuk pula kepada macam dalam laporan Suruhanjaya Rik, bila dah siap memorandum ni dah bincang semua, bila dah siap ni laporan Suruhanjaya Rik pada perenggan 58 ni, dia menyatakan, dia kata yang masih lagi menggunakan istilah yang di-Pertuan Besar. Ya, yang di-Pertuan Besar pada perenggan 58. Yang dalam laporan Suruhanjaya Rik masih lagi menggunakan istilah yang di-Pertuan Besar. Tapi kalau melihat kepada laporan kertas putih atau constitutional proposal yang dibuat oleh Jawatankuasa Kerja mengkaji laporan Suruhanjaya Rik ni, ini dia menggunakan istilah Supreme Head of the Federation dalam bahasa Inggeris, dan it is proposed that the title ni perenggan 15 ya, Parliament and the Executive. It is proposed that the title of the Supreme Head of the Federation should be the Yang di-Pertuan Agong. Inilah baru ditukar ya. And his consort should be known as Raja Permaisuri Agong. The spelling with O, bukan Agong. Kalau kita guna perkataan Agong dalam kamus Dewan tu AGUNG. Tapi the spelling ni saya tak tahu, mungkin dia ejaan lama, tapi saya pun menggunakan Agong, GONG. Dan telah jadi nama khaslah sekarang ni. Kita dah tak guna. Dia tak guna. Jadi untuk yang di-Pertuan Agong, dia tak sama ejaannya dalam kamus Dewan. Sebab kamus Dewan tak ada ejaan AGONG. Saya cuba check lah. Jadi itu penting juga. Macam kita bercakap tentang rukun negara. Dulu bila diwatakan dia nama rukun negara. RUKUNEG, satu one word kan. Tapi sekarang bila Dewan Bahasa pun dah guna rukun negara. Dan diguna kapital R, kapital N. Huruf besar R, huruf besar N. Jadi itulah pertama kali istilah yang di-Pertuan Agong dibukukan ataupun direkodkan. Jadi dari terma itu, bila kata Rik Commission ni diminta dalam terma lantikan untuk to create that constitutional monarchy at the federal level with the title yang di-Pertuan Besar. Bila buat, memang Rik Commission kena buat lah. Kena buatlah institusi yang di-Pertuan Agong itu. Cuma perbahasan tentang kuasa, fungsi yang di-Pertuan Agong dan sebagainya lah. Saya fikir itu sajalah untuk, sebab kalau dekat Perjanjian Persekutuan 1948 tak ada lagi cadangan tu. Belum lagi. Belum lagi. Dia cuma pada 1948 tu, walaupun kenapa saya concern sangat juga pasal 1948. Sebabnya di situ juga terbentuknya persekutuan. Kan? Kenapa semasa itu tidak ada yang di-Pertuan Agong? Kenapa? Jadi saya nampak pada masa itu sebab dia menggunakan Pesuruhjaya Tinggi tu, High Commissioner. High Commissioner ni macam kuasa High Commissioner tu telah dijadikan kuasa yang di-Pertuan Agong.
contoh hal berkaitan dengan keistimewaan Melayu. Dijadikan dulu adalah tanggungjawab khas yang dimiliki oleh High Commissioner. Dan cuma dia kata kalau High Commissioner nak buat suatu perkara yang serius, terutamanya berkaitan dengan immigration dan sebagainya, bincanglah dengan Royal Highnesses. Royal Highnesses. Jadi dia tak ada seorang wakil. Cuma dia ada satu komiti yang mewakili raja tu. 2 orang daripada Royal Highnesses tu jadi satu komiti. Dan apa-apa instrumen, contohnya kalau suatu undang-undang perlukan kebenaran raja atau perkenan raja, maka disaksikan oleh semua raja, tapi 2 orang yang mewakili raja tu yang saksi. Jadi macam minggu lepas kita tengok tentang lantikan yang di Pertuan Agong tu kan, kena saksi 2 orang dari majlis raja-raja kan. Itu juga ada dalam perjanjian 1948 ni ya. Jadi dalam perjanjian 1948 tu, kuasa yang ada pada yang di Pertuan Agong pada peringkat persekutuan telah dilaksanakan oleh High Commissioner. Bahkan pada tahun 1948 tu, kuasa eksekutif tu dia tak kata terletak hak pada mana-mana siapa. Jadi seolah-olah dia secara tak langsung bijaklah British. Dia nak ambil kuasa raja. Tapi in a polite way, tuanku ada. Bila kita akan bincang dengan tuanku semua-semua. Tapi saya tengok kuasa High Commissioner dalam perjanjian 1948 tu sangat besar. Sangat-sangat besar. Dia seumpama kuasa raja sekarang. Kuasa yang di Pertuan Agong sekarang. Cuma kuasa untuk bertindak atas nasihat tu sikit saja diberikan kepada raja. Tetapi saya sendiri merasakan pula kalau kita tengok daripada 1948 berbanding dengan bila penubuhan Melayu Union yang kaedahnya boleh kita kata secara distortion kan kepada raja-raja Melayu. Bila ada penentangan yang dibuat secara terbuka, lahirlah Federation of Malaya 1948. Kuasanya masih lagi berat kepada British. Betul. Tapi kita nampak juga seperti yang Prof lalu ulas berminggu-minggu yang lepas bila kita berbincang tentang isu institusi beraja ni, betapa bijaknya ayahanda-ayahanda tuanku sekarang. Maknanya sedikit demi sedikit macam inilah dia ambil baik, maknanya tak terus berperang secara depan-depan. Maksudnya menarik rambut dalam tepung lah kan. Rambut tak putus, tepung tak berserak. Dan akhirnya pada tahun 1957, sebelum kemerdekaan kita tu, apabila dilantik Suruhanjaya, terma tu dah ditulis dah. Maksudnya kat mana sebenarnya kedudukan raja tu perlu berada di mana. Dan dipersetujui pula oleh Her Majesty pada waktu tu. Okey, jadi Prof, kita dah bincang tentang terma-terma. Walaupun dalam perbincangan kita sebentar tadi, kita tak dapat menyatakan dengan jelas sebenarnya cetusan idea siapa, tetapi mungkin secara teorinya kita boleh simpulkan bahawa ia kemungkinan besar datang daripada konvensyen-konvensyen yang dilaksanakan oleh parti politik, persatuan dan juga Persatuan Melayu sendiri, dan juga apabila adanya lantikan, sebelum lantikan Suruhanjaya ni, terma-terma itu telah pun dinyatakan sebagai salah satu daripada tugasan untuk Suruhanjaya RIP. Dan terma tu datang daripada Royal Highnesses. Maksudnya kat sini ada 2 teori lah. Satu, sama ada dari persatuan melalui konvensyen-konvensyen ataupun conference yang diadakan dan juga kongres dan sebagainya. Dan yang kedua adalah cetusan idea dari raja-raja Melayu sendiri. Cuma kita tak jumpa lagi dokumen yang betul-betul. Saya lebih berat pada yang tu. Kita tak jumpa lagi dokumen tu. Perkara berkenaan. Jadi Prof, kalau kita beralih sedikitlah daripada tahta yang di Pertuan Agong ini, kita tengok sebenarnya kita bercerita kepada forte Prof lah, perlembagaan. Jadi kalau kita tengok daripada aspek perlembagaan negeri dan juga perlembagaan persekutuan, kita dah tengok seawal 1895 negeri sudah ada, maknanya undang-undang tubuh kerajaan Johor, dan kemudian selepas itu Itqan Al-Muluk pada 1911, undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu. Dan kita nampak juga apabila terzahirnya tahta yang di Pertuan Agong yang mana terangkum di dalam perlembagaan persekutuan itu diterima sebagai undang-undang tertinggi Malaysia. Perlembagaan-perlembagaan negeri juga perlu membuat pindaan. Betul. Yang ini kita nampak daripada macam kerajaan undang-undang tubuh kerajaan Selangor. Bermula daripada 1948 dan kemudian ada dimasukkan bahagian kedua pada tahun 1950 dan seterusnya dimasukkan dan dijadikan undang-undang tubuh kerajaan Selangor seperti sekarang pada tahun 1959. Sama juga dengan Pahang dari tahun 48, 52 dan juga 59.
Jadi Prof, mungkin ada dalam kita fokuskan kepada isu kuasa prerogatif raja. Kita dah bincang minggu yang lepas, memang kita banyak bincang tentang kuasa prerogatif raja ni. Kuasa prerogatif raja, pindaan terhadap perlembagaan itu sendiri, di antara awal perlembagaan yang wujud di negeri-negeri dengan apabila terzahirnya perlembagaan persekutuan itu. Okey. Macam kita tahulah yang Puan-Miti sebut tu memang jelas kan, dia Johor dengan Terengganu yang mempunyai undang-undang tubuh. Kalau Terengganu ITKON tu tak ada ya, tapi undang-undang tubuh bagi kerajaan tu. Kalau di Terengganu panggil undang-undang tubuh bagi diri kerajaan negeri Terengganu tu. Ya, dia akan saya pernah bincang topik ni dengan Museum Diraja, dia evolusi ya. Evolusi berubah-ubah mengikut perubahan dan perjanjian yang berlaku. Baik, contoh yang pada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, mereka juga meminda perlembagaan yang sedia ada dan memasukkan terma-terma baharu yang dibuat dalam tahun 1948. Dan negeri-negeri yang belum bertulis perlembagaannya itu, mereka bukan tak ada, mereka ada. Negeri-negeri itu dia mesti ada tata cara pentadbirannya, ada tata susila pentadbirannya, tapi dalam konteks yang moden dikenali sebagai perlembagaan tak ada. Macam British sekarang ni, dia ada undang-undang tapi dia tak codify, dia tidak satukan, dia tidak bentuk statute dan sebagainya ya. Jadi pada negeri-negeri itu, untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu pun negeri perlu ada perlembagaan sendiri untuk menyatakan pendirian negeri dan sebagainya. Jadi perlu. Jadi sebab tu ada 1948 dan 1952. Macam negeri Selangor antara yang agak lewat pada masa itu sebab ada berlaku perkara-perkara dalam negeri itu yang perlukan perhatian, tetapi untuk meraihkan atau untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu, negeri itu dah mula ada perlembagaan tu. Saya pun masih juga study konten setiap negeri 1948 tu. Sebabnya kalau kita ikut Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, pada masa yang sama, saya sering ulas juga, pada masa yang sama negeri-negeri itu ada perjanjian yang satu antara negeri itu sendiri dengan Majesty Queen, King. Jadi perjanjian antara ni yang saya letak tagging ni, semuanya perjanjian antara King dengan Raja bagi negeri-negeri itu. Antara lain dalam terma tu ya, yang perjanjian antara negeri dengan raja tu, maknanya negeri tu, raja dari negeri menandatangani perjanjian dengan King of England tu, ditandatangani oleh baginda raja setiap negeri. Jadi dalam perjanjian itu antara termanya ialah untuk adanya perlembagaan bagi negeri itu, membolehkan negeri-negeri menyertai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu itu, negeri ada perlembagaan dia sendiri. Kenapa perlu ada perlembagaan sendiri? Sebab negeri itu adalah negeri yang merdeka. Sebab kita katakan sebab itulah timbul polemik jajah tak jajah dan sebagainya. Sebab kita ada sovereignty itu, kedaulatan itu milik raja. Sebab tu perlembagaan negeri, kalau kita tengok preamble dia tu atas nama raja. Dan kemudiannya dimasukkan juga selepas baginda berbincang dengan wakil-wakil, dengan pembesar-pembesar negeri dan sebagainya. Tapi ia adalah atas nama pemerintah bagi negeri itu, yang memiliki segala dalam negeri itu dan jajahan takluk negeri itu kan. Jadi itu ada dalam preambel. Jadi negeri-negeri ini mempunyai perlembagaannya. Sebab tu dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri, perkara 70 tu menyatakan bahawa jaminan perlembagaan persekutuan terhadap perlembagaan negeri. Kalau jaminan tu ada, bila kita baca isinya ialah jaminan tentang pelantikan raja. Kita dah bincang minggu lepas kan, jaminan tentang pelantikan raja. Jadi perlembagaan tu ada bahagiannya, pertama dia buat tentang pelantikan raja. Dan sebelum itu dibuat juga sistem pentadbirannya. Tapi apabila Reid Commission ni dilantik untuk buat Suruhanjaya Reid untuk buat cadangan kepada cadangan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu, ahli-ahli Suruhanjaya Reid ni pun keliru. Kita ni kena buat juga kepada perlembagaan negeri ni.
masa hayat satu je. Sekarang ni ada lagi 9 lagi. Ya, 9 ni nak buat ni. Bahas saya baca dalam ni lah laporan hearing of council ni kan. Bahas sampailah satu konklusi. Kita tidak disuruh untuk Suruhanjaya RIT ni bahasa mudah orang biasa bercakap lah ya. Suruhanjaya RIT kata mereka tidak diminta untuk membuat setiap satu perlembagaan bagi negeri. Untuk mencadangkan setiap satu perlembagaan bagi negeri-negeri. Jadi mereka mengambil keputusan buat hanya untuk Melaka dan Pulau Pinang. Buat hanya untuk Melaka dan Pulau Pinang. Kenapa? Sebab mereka tidak ada raja. Dia tidak ada raja. Dia ada Her Majesty Queen pada masa tu, dan kita tengok juga tadi terma lantikan tu bukan saja nak jaga Raja Melayu, kena juga jaga Queen ni sebab masa tu Queen was the sovereign pada negeri yang tidak beraja dua ni. Ya, betul-betul. Crown Colony ratu kepada negeri Pulau Pinang dan Melaka. Sebab tu bila kita tanda tangani perjanjian pada 5 Ogos 1957 tu, next to it dilampirkan bersama perjanjian 1957 itu ialah cadangan perlembagaan kepada negeri Melaka dan Pulau Pinang. Cadangan kepada Perlembagaan Persekutuan, cadangan kepada negeri Melaka dan Pulau Pinang, dan diletak juga laporan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1944. Itu dokumen-dokumen penting. Kita kadang-kadang apabila kita baca perjanjian 1957 tu pendek je. Dalam 9 klausa macam tu je. Jadi macam 9 ke 8 klausa macam tu, pendek je, tapi di annex tu sangat signifikan sebab perjanjian itu disertai dengan perlembagaan itu sendiri. Jadi Raja-Raja Melayu menandatangani semua perjanjian itu ya. Dan dikata perjanjian itu adalah tertakluk kepada kelulusan perlembagaan pada peringkat persekutuan dan kelulusan perlembagaan negeri-negeri meluluskan perlembagaan itu, barulah kita boleh merdeka. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat kepada perubahan-perubahan perlembagaan negeri, maka Suruhanjaya RIT mereka dikata memang mereka tak perlu buat kecuali mereka buat untuk Melaka dan Pulau Pinang. Tapi dia kata mereka buat satu kerangka asas untuk dimasukkan dalam perlembagaan negeri, iaitu jadual ke-8 perlembagaan persekutuan. Maknanya kalau tuan-tuan lihat perlembagaan persekutuan ada jadual ke-8, dan jadual ke-8 itu meletakkan rangka apa yang perlu dimasukkan dalam perlembagaan negeri. Itu biasanya dia akan jadi bahagian kedua perlembagaan negeri ya. Bahagian pertama dia ada negeri ada letak bahagian kedua, ada letak bahagian pertama, tapi kita buat secara umum bahawa setengah negeri ada dua bahagian perlembagaan. Satu bahagian perlembagaan itu adalah hal berkaitan dengan pelantikan institusi lantikan raja, pemerintah betul ya, orang pembesar negeri, dewan negara, majlis kerajaan, macam-macam duduk tu untuk negeri yang kita kata minggu lepas kita dah bincang ni. Tapi yang jadual ke-8 tu dia masukkan peruntukan berkaitan dengan pentadbiran negeri, contoh lantikan ketua menteri besar, ketua kerajaan ya, lantikan jemaah menteri, bagaimana state legislative dewan undangan negeri majlis mesyuarat kerajaan dan sebagainya. Ya, dia sama dengan bahagian berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Sebab dalam perlembagaan persekutuan lantikan agung tu sikit saja, di bawah perkara 38 ya, bawah perkara 38 perlembagaan persekutuan tu saja. Jadi di peringkat negeri, bila kita sudah memerdeka tadi, negeri-negeri kena buat peruntukan-peruntukan baru. Sebab tu 57 sampai 59 tu antara masa untuk negeri-negeri buat adjustment. Tambah yang jadual ke-8 tu dalam perlembagaan negeri. Sebab kewujudan perlembagaan negeri tak boleh kontradik dengan perlembagaan persekutuan. Betul, betul. Tapi yang bahagian beraja tu kita tinggal dulu, maknanya memang dah tak ada masalah. Sebab tu di bahagian negeri tu dia akan ikut template lah. Kata jadual ke-8 tu adalah template untuk apa yang dimuatkan dalam negeri-negeri supaya dia selaras antara semua negeri tu, dia selaras. Walaupun kadang contohlah yang isu semasa, kadang-kadang ada negeri kata dalam Dewan Undangan Negeri dia boleh lantik, raja boleh lantik orang lain kan. Ada setengah Dewan Negeri tak ada. Saya tak ingat saya ulas kat mana isu ni. Contoh Pahang baru pindah perlembagaan dengan membenarkan lantikan 5 orang lain yang tidak bertanding lah, yang bukan bertanding dalam pilihan raya boleh menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Pahang. Dia adalah untuk mewakili
kumpulan-kumpulan yang tidak diwakili. Contoh kalau di Terengganu ada 6 orang, empat orang yang perlu, maaf ya saya tak ingat 4 atau 6 yang perlu dilantik. Dia Islam yang tidak menganut agama Islam. Sebab kalau mereka bertanding, wanita negeri Pantai Timur ni payah sikit nak menang. Terutama Terengganu lah, saya bercakap dengan adun yang mewakili, yang dilantik mewakili wanita tu. Kata kenapa perlu ada wanita lantikan. Dia kata sebab di Terengganu wanita is not a winnable candidate, kata. Jadi wanita itu tidak boleh diwakili melalui proses pilihan raya. Tapi untuk keadilan, wanita harus diwakili dalam dewan. Itulah kalau orang kata go backwards kepada saya, itu adalah baik untuk keadilan. Demokrasi itu ialah memberikan peluang pada orang lain tidak diwakili itu duduk dalam dewan. Jadi perbezaan itu ada dalam Dewan Undangan Negeri sebab tak ada syarat-syarat yang di bawah jadual 8 tu nak kata rigid sangat. Betul rigid. Dia kena ikut apa yang ada tu dan kena taat pada peruntukan lembagaan tu. Tapi ada setengah-setengah yang berlakunya perbezaan antara negeri-negeri. Yang kita ada maknanya wujud perbezaan antara negeri-negeri. Maksudnya pindaan boleh dibuat selagi ia tidak lari daripada template yang diberikan dalam jadual ke-8. Tapi dari segi Legislative Assembly tu, dia tak ada dalam jadual ke-8 boleh atau tak boleh untuk lantik orang lain tu. Orang lain yang tidak bertanding tu dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi di sini kita nampak dari segi sejarah memang Suruhanjaya Red telah selaras ataupun yang lebih kurang sama antara mereka ya. Dan contohlah kalau sekarang kita lihat tentang lantikan menteri besar ya. Itu lebih kurang sama. Untuk negeri-negeri Melayu lantikan menteri besar ke sama-samalah, Melaka ke Pulau Pinang ke sama, Sabah Sarawak pun sama. Mesti majoriti kan. Tak ada majoriti pun tak apa, kita tak ada, semua negeri itu. Satu lagi bagi negeri-negeri lain tentang syarat Melayu dan Islam untuk jadi menteri besar pun ada dalam negeri-negeri itu dan diberikan kuasa kepada sultan bagi negeri itu untuk menafikan syarat itu sekiranya baginda fikir perlu untuk menafikan syarat itu kan. Jadi kesan Perlembagaan 1957 dengan kewujudan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan ini dalam konteks itu tidaklah berapa orang kata signifikan, tapi dalam konteks mewakilkan yang di-Pertuan Agong untuk suatu amalan agama contohnya, itu ada kesannya pada peringkat persekutuan sebab kita ada perkara 38. Mungkin ini isu yang kita perlu lihat juga dalam kuasa Majlis Raja-Raja ya. Kuasa Majlis Raja-Raja ni, dalam Majlis Raja-Raja tu jika persetujuan atau disepakati keputusan, boleh raja-raja bagi negeri boleh mewakilkan kepada yang di-Pertuan Agong untuk contoh kalau kita amalan mudah sekaranglah tentang puasa ke tentang raya ke amalan orang-orang Islam ya, sambutan Maidur Rasul ke dan sebagainya, boleh menerusi institusi yang di-Pertuan Agong itu. Raja-raja di negeri-negeri, raja atau sultan negeri-negeri itu wakilkan kepada yang di-Pertuan Agong untuk diselaraskan. Untuk diselaraskan. Tak ada yang puasa lebih awal, raya yang lebih awal. Betul. Macam yang pernah terjadi pada awal tahun 80-an. Yang isu yang sangat hangat sekarang ialah tentang kefatwaan ya. Fatwa dan sensitiviti tentang majlis muzakarah hukum pada peringkat persekutuan. Dan ini ada agak sensitif kalau kita bercakap tentang pembahagian kuasa antara raja dan agung. Agung tak boleh buat keputusan tentang Islam itu kecuali memang raja-raja atau sultan-sultan baginda sendiri yang membenarkan kuasa itu dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong melalui kumpulan kolektif, keputusan kolektif. Ini Majlis Raja-Raja lah, lazimnya begitulah. Betul. Maknanya menarik bila kita lihat wujudnya institusi yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja satu institusi dan raja-raja di negeri-negeri. Menarik sangat institusi. Jadi Prof, kalau tadi Prof dah sebut tentang keputusan untuk agama Islam, di negeri-negeri yang di-Pertuan Agong tidak boleh laksanakan melainkan diberi ataupun dipersetujui secara kolektif melalui Majlis Raja-Raja.
Jadi kita pergilah kepada perkara 3 lah dalam perlembagaan persekutuan. Agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Itu jelas. Dan juga dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan itu yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama bagi persekutuan, negeri-negeri tidak beraja dan juga negeri baginda sendiri. Contoh macam sekarang, tuanku dari Pahang, tuanku menjadi ketua agama Islam untuk negeri Pahang. Tetapi untuk negeri-negeri yang lain, raja-raja atau sultan sendiri yang menjadi ketua agama bagi negeri-negeri bagi negeri baginda, negeri-negeri baginda. Jadi kita ambil sikitlah satu kes lah. Contoh yang pernah hangatlah satu ketika dahulu, kita ambil secara random lah, perkahwinan bawah umur. Jadi disebabkan kuasa agama itu di bawah raja ataupun sultan ataupun yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan, bagaimana Prof melihat tentang penyelarasan kuasa yang melibatkan undang-undang syariah dibuat antara persekutuan dan juga negeri, sama ada maksudnya sebagai satu bidang kuasa atau prerogatif tuanku dalam bidang berkenaan. Sebab kita tengok sebenarnya walaupun kita di negara Malaysia ni kita punya kita ada badan-badan pembahagian kuasa yang sangat jelas, tetapi ia tidak seperti di Amerika Syarikat. Kita banyak juga tengok badan-badan yang ada 3 dalam negara sekarang pun bertindan juga fungsinya. Jadi bagaimana Prof melihat penyelarasan kuasa? Okey, hal-hal berkaitan dengan Islam ni memang kita tahu walaupun Islam itu adalah agama bagi persekutuan, tetapi Islam itu tetap menjadi urusan bagi negeri-negeri. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama bagi wilayah-wilayah persekutuan yang 3 tu kan, Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Labuan, serta negeri-negeri yang tidak beraja yang 4 itu, Sarawak, Sabah, Melaka dan Pulau Pinang. Dan baginda macam Puan Minty sebutlah adalah ketua agama bagi negeri baginda. Tapi pada persekutuan secara keseluruhannya baginda bukan ketua agama Islam. Baginda cuma ketua agama Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tapi kita kata mewakili persekutuan lah di situ ya. Jadi macam mana nak selaraskan antara negeri-negeri dan tentang hal-hal berkaitan dengan macam mungkin juga keluar isu fatwa ni, sebab isu fatwa antara umur perkahwinan bawah umur ni pun hal berkaitan dengan kefatwaan bagi negeri. Jadi itu punca perbezaannya pada saya lah. Fatwa sebab tuanku Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ni, baginda dinasihati oleh 2 badan lah paling penting. Pertama, Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam menasihati tuanku dalam pelbagai isu, pentadbiran hal ehwal Baitul Mal, zakat dan sebagainya lah, pendidikan orang Melayu, pendidikan orang Islam, asnaf zakat, macam-macam ni dinasihati oleh Majlis Agama Islam. Tapi dalam hal berkaitan dengan hukum syarak ni, baginda akan dinasihati oleh mufti bagi negeri itu. Dan mufti itu akan bersidang mengikut jawatan kuasa mufti bagi negeri. Sebab itu saya sebut dari awal tadi kan, macam pada peringkat persekutuan kita ada jawatan kuasa muzakarah hukum atau di peringkat persekutuan, dan di bawah seliaan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang urus dianya JAKIM ya. Jadi di sini berlakunya cadangan perbahasan pada peringkat persekutuan dan akan ditentukan oleh mufti dan jawatan kuasa fatwa bagi negeri-negeri. So baginda akan dinasihati oleh mufti bagi negeri. Jadi mungkin itu perbezaannya. Bila fatwa ini berbeza dalam kalangan mufti, maka ia akan berbeza dalam kalangan keputusan dia Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan bagi negeri. Jadi inilah ramai orang cakap tentang pentingnya penyelarasan. Sebenarnya pada tahun 1968 diwujudkan satu institusi yang namanya, ini pentadbiran Islam. Saya seronok cakap isu ni juga sebab ia isu penting. Ia isu perpaduan orang Islam, isu hukum hakam Islam juga yang tidak sama antara negeri-negeri. Dia dicipta satu mekanisme sebab masa kita buat perlembagaan 1957 lagi disebut bahawa perlunya mekanisme untuk selenggara ni. Maknanya bila bercakap tentang Islam, bila Islam jadi agama urusan negeri itu, maka disebut supaya ada penyelarasan. Supaya ini yang indahnya ya, dari segi walaupun negeri dia kena selaras.
Melalui apa? Melalui majlis raja-raja yang menubuhkan, memberi perkenan menubuhkan satu satu institusi pada peringkat sekarang namanya Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ni dilantik oleh majlis raja-raja. Jadi inilah saya tak mahu bahas panjang, kita pun sudah menghampiri masa penamat. Jadi ini mungkin boleh satu isu baik lagi untuk kita bincang. Jadi penyelarasan, balik pada penyelarasan ni perlukan satu institusi yang menyelaras dari segi perundangan. Kalau bercakap tentang umur untuk had perkahwinan itu, ada negeri kata 16, ada negeri mahu turun dari 16 jadi 14, ada negeri kata nak mahu jadi 18. Untuk had umur. Tapi sebenarnya tak boleh berkahwin, tapi kena dapat persetujuan, keizinan daripada mahkamah kan. Cuma kalau dari segi hukum syarak, dia tak adalah bercanggah dengan hukum syarak. Sebab itu perbezaan dalam kalangan orang Islam, kalangan mazahib, school of thoughts dalam Islam. Jadi pada saya, dari segi hukum syarak tak ada masalah kalau tuanku nak buat beza-beza umur dari negeri, kata satu negeri A ni nak 16, satu negeri B nak 14, satu negeri C nak 18. Jadi tak adalah berbeza dari hukum syarak. Tapi kadang orang ramai jadi keliru sebab kenapa yang ni 14, 16, 18. Sekarang popularnya 16 dan 18 lah. Kenapa 16 dan 18? Kenapa negeri ni nak 16 dan 18? Jadi orang ramai pun kena faham sebab itu tak bercanggah dengan hukum syarak. Tetapi yang jelasnya pertama memang tak bercanggah dengan hukum syarak, dan yang kedua sebenarnya tidak ada isu sekalipun sama ada berapa umur perkahwinan asalkan dipersetujui oleh negeri berkenaan melalui nasihat-nasihat yang diterima oleh tuanku tadilah. Betul lah, maknanya keputusan tu dibuat oleh penasihat hukum syarak dalam negeri itulah. Dan kita kena yakin, pada saya lah, kita kena yakin pada autoriti atau mufti yang diberikan autoriti untuk membuat hukum syarak dan menasihati duli-duli yang maha mulia raja-raja kan. Raja-raja pun bukanlah kalau mufti nasihatkan nak perhati, nak terima bulat-bulat mesti tuanku tanya mufti tu apa asas-asas hukum hakamnya. Jadi kita orang Islam memang beza umur tu, tapi kita tanya balik diri kita. Memang beza, satu negeri kata 16, satu negeri kata ada 18. Tapi hukum syarak macam mana? Kita ikut tak hukum syarak? Tapi sebenarnya kalau ikut syarak tak ada masalah lah pada saya. Dan sebenarnya itu merupakan satu poin yang penting untuk kita ambil maklum, untuk kita ambil perhatian, sebab kebanyakan polemik yang berlaku di luar sana sekarang itulah sebenarnya isunya. Kahwin umur sekian-sekian belas tu belas ni, tanpa memahami sebenarnya di sebalik bagaimana keputusan itu dibuat. Orang nak sama rata, sama. Pada saya, iyalah, saya tak tahu peguam mungkin akan nampak kesukaran kalau beza antara negeri A dengan negeri B beza ni. Mungkin para peguam akan nampak kesukaran, mahkamah juga akan nampak kesukaran. Tapi saya fikir apakah kesukaran itu? Apakah kesukaran yang melibatkan kenapa harus bergaduh, kenapa harus mempersoalkan titah duli sekiranya duli yang maha mulia raja sekiranya tidak bercanggah dengan hukum syarak? Itu je. The first test is hidup bersediakan syarak itu. Katanya itu yang kita pegang sebenarnya. The first test, adakah ia bercanggah hukum syarak atau ia tidak menyanggahi hukum syarak? Itu pada saya letaklah kepercayaan kepada para mufti sekalian. Mungkin kalau ada rezeki Prof, mungkin kita boleh ulas dengan lebih jelas di perjumpaan kita di masa akan datang. Sebab itu satu tajuk yang sangat menarik sebenarnya. Sebab bila kita tengok perbualan di luar sana kan, pandangan-pandangan kadang-kadang yang bukan, yang orang arif tapi bukan dalam bidang. Dia arif tapi bukan dalam bidang berkenaan. Jadi hanya bersandarkan logik akal sahaja apabila membuat sebarang pernyataan ataupun statement berhubung perkara sebegini. Kena hati-hatilah kita ni. Saya pun sama. Okey Prof, jadi kita dah orang kata apa, kita dah towards the end. Kita sebenarnya dah terlebih masa pun sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Prof atas kehadiran. Cumanya untuk perbincangan kita pada minggu ini, walaupun tajuknya nampak pendek sahaja, tetapi sebenarnya apabila wujudnya tahta yang di Pertuan Agong itu, kita boleh tengok dari pelbagai aspek sebenarnya, dari aspek undang-undang negeri, undang-undang persekutuan, perlembagaan persekutuan itu sendiri, dari aspek syariahnya, dari aspek raja sebagai ketua agamanya, dan perbezaan-perbezaan isi-isi pindaan-pindaan perlembagaan yang berlaku di negeri dan juga di persekutuan, ataupun yang untuk disesuaikan dengan persekutuan. Jadi kita berakhir di sini pada hari ini.
Untuk makluman pelayar kita di luar sana, pada minggu hadapan kita tidak akan bersiaran kerana kita ada hal yang tidak dapat dielakkan. InsyaAllah kita akan resume balik perbincangan kita pada minggu berikutnya. Kita akan umumkan dari semasa ke semasa. Sehingga itu, terima kasih kepada pelayar di luar sana atas kerjasama, atas minat untuk menonton bersama, berkongsi pengetahuan, mendengar kupasan isu-isu semasa, sejarah perundangan daripada panel pakar kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, tapi bukan minggu depan. Kita kembali insyaAllah 23 hari dalam bulan. 23 hari bulan insyaAllah kita InsyaAllah akan kembali bersiaran. Apa-apa pun kita akan keep in touch, teruskan mengikut pengumuman dari semasa ke semasa yang kita akan umumkan melalui Facebook kita. Terima kasih sekali lagi kepada pelayar di luar sana. Minta maaf sekiranya ada kekilafan. Sekiranya tuan-puan pelayar kita di luar sana mempunyai soalan, boleh kemukakan dalam Facebook kita dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawab setiap persoalan. Bukan saya lah yang jawab, tapi pakar kita lah yang menjawab. Kami hanya pandangan supaya kita juga boleh belajar. Betul. Kami hanya sebagai perantara sahaja. Dan kita juga seperti yang Prof nyatakan, kita juga mengalu-alukan pandangan ataupun ada topik-topik tertentu yang menjadi tanda tanya yang hendak diketahui dengan lebih jelas oleh pelayar di luar sana, dan kita juga mengalu-alukan sekiranya pelayar di luar sana juga mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang-bidang yang kita bincangkan dalam wadah wacana kita. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita jumpa 23 hari bulan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum dan have a nice day ahead.